Rangkap menyertai perlawanan bagi pasukan-pasukan BDNOC Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bagi kategori khas. Pasukan BDNOC berjersi hitam biru bertemu pasukan White Lion yang disertai oleh ananda Duli Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Alim. Dalam perlawanan ini, pasukan White Lion memenangi kategori khas setelah kedua-dua pasukan terikat dengan keputusan seri dan ditentukan dengan sepakan penalti. Kategori terbuka dimenangi oleh pasukan Rizfiz FT berjersi hijau hitam setelah mengalahkan pasukan Shah Kampung 2-1. Sebanyak 16 buah pasukan menyertai kejohanan yang dibahagikan kepada 4 kumpulan. Kategori khas juga turut dipertandingkan yang terdiri daripada pasukan White Lion, BDNOC, KKBS dan NFABD. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pekeman Laila Diraja, Datuk Seri Setia Awang Haji Hazair. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan juga berkenan menerima hadiah bagi pasukan BDNOC dalam kategori khas. Kejohanan bagi mengumpul dana untuk membantu dayang T.I. Seng atau Nancy. Kira-kira 2,400 dikutip hasil dana tersebut dan akan digunakan untuk membiayai keperluan dan kebajikannya. Pasukan Universiti Brunei Darussalam A merangkul kejuaraan bola sepak Piala Universiti 2013 setelah menewaskan pasukan ITBA dalam perlawanan akhir. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan berangkat menyaksikan perlawanan. Juga hadir Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pekeman Laila Diraja, Datuk Seri Setia Awang Haji Hazair. Separuh masa pertama perlawanan menyaksikan kedua pasukan tidak menjaringkan sebarang gol. Pada separuh masa kedua, pasukan UBDA mendahului jaringan melalui Awang Zulhirni pada minit ke-75. 3 minit kemudian, pasukan UBDA menambah jaringan melalui sepakan percuma Muhammad Rozaini. Kedudukan 2 UBDA dan 0 ITBA kekal sehingga perlawanan tamat. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik seterusnya berkenan mengurniakan hadiah kepada para pemenang. Tempat ketiga dan kedua masing-masing dimenangi oleh pasukan ITBB dan pasukan ITBA. Juara pasukan UBDA menerima piala rebutan serta wang tunai sejumlah RM5,000. Bola sepak Liga Super Brunei DST. Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei MSABDB mengukuhkan kedudukan di Persada Liga setelah menewaskan CAF FC dengan jaringan 3-1 meskipun MSABDB terpaksa akur apabila bermain 10 orang yang berlangsung Rabu lalu di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Pada separuh masa pertama, seawal minit ke-8, QAFFC yang lebih awal mendahului 1-0 ke atas MSABDB menerusi sepakan penalti Mardi Mirza Abdullah Bujang apabila Soldadu Muhammad Bahrain Hamidun mengesari pemain QAFFC dalam kawasan petak D dan pengadil perlawanan tidak teragak-agak untuk melayangkan kad merah. Perlawanan yang seolah-olah berpihak kepada QAFFC yang mempunyai kelebihan seorang pemain masih nampak seimbang apabila MSABDB berjaya menyamakan kedudukan melalui Soldadu Muhammad Khairul Mimail pada minit ke-21.
Ketika perlawanan di separuh masa pertama itu menghampiri penghujungnya, MSABDB pada minit ke-42, Soldado Udara Muhammad Isa Haji Bahar memberikan kelebihan 1 gol untuk MSABDB apabila membolosi gawang QAF FC. Kedudukan MSABDB 2, QAF FC 1 kekal di separuh masa pertama. MSABDB berjaya menambahkan jaringan pada minit ke-59 sekali lagi menerusi kelincahan Soldado Udara Muhammad Isa Haji Bahar yang berada dalam kedudukan 1-1 dengan penjaga gol QAF FC. Kedudukan berakhir MSABDB 3, QAF FC 1. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan yang berlangsung di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Brakas, pertemuan antara Indra SC berjersi merah bertemu Kilanas. Separuh masa pertama, permainan bermula agak hambar apabila kedua pasukan bermain dengan berhati-hati diikuti dengan beberapa serangan-serangan lemah dari Indra SC yang gagal memanfaatkan peluang-peluang yang terhidang di depan pintu gol lawan. Jaringan Indra hanya hadir pada minit ke-35 yang disumbangkan oleh pemain Kilanas Muhammad Razi Haji Lamid yang tertampar bola ke gawang sendiri untuk Indra mendahului permainan di separuh masa pertama. Bersambung di separuh masa kedua, Indra mengubah strategi dengan melancarkan beberapa serangan ke kubu Kilanas dan berhasil memperolehi gol kedua mereka 3 minit sebaik permainan disambung menerusi jaringan Muhammad Akmal Hakim yang menyudahkan percubaan Muhammad Azwan Ali Rahman untuk kedudukan menjadi 2-0. Muhammad Azwan Ali Rahman bagaimanapun tidak ketinggalan untuk meletakkan namanya di senarai penjaring apabila berjaya membolosi gawang Kilanas pada minit ke-57 untuk meletakkan Indra selesa dengan 3 gol. Di sebalik penguasaan Indra itu, Kilanas turut berpeluang untuk merapatkan jurang apabila dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-63. Namun peluang itu disia-siakan Muhammad Razi Haji Lamid yang mengambil sepakan apabila sepakannya berjaya diselamatkan penjaga gol Indra Awangku Omar Nur Akamuddin. Indra terus menguasai permainan apabila percubaan Muhammad Azwan Ali Rahman sekali lagi berjaya membolosi gawang Kilanas di minit-minit akhir permainan untuk jaringan keempat Indra sekaligus memastikan kemenangan menjadi milik Indra dengan jaringan 4-0 menewaskan Kilanas. Dengan kemenangan itu, Indra kini menghuni tangga kedua Liga mengutip 16 mata sementara Kilanas di tangga ke-8 dengan 4 mata. Sekarang kita ikuti kedudukan Liga kesemua pasukan dan seterusnya jadual perlawanan malam ini dan esok. Bola sepak Liga Singapura. Liga Singapura merupakan satu kejohanan yang turut diikuti peminat-peminat bola sepak di negara Brunei Darussalam kerana liga berkenaan adalah satu-satunya yang menyertakan kelab elit negara Brunei DP MMFC. Dan nama Brunei DP MMFC adalah antara pasukan yang cukup dihormati dan digeruni setiap musim penyertaannya. Dan musim baru nanti pastinya akan terus diberi perhatian oleh lawan susulan kejayaannya musim lalu dengan muncul nep juara Liga dan menjuarai Piala Liga Singapura. Liga Singapura akan bermula minggu ini dan dengan perlawanan Piala Sumbangsih yang merupakan pembuka tirai kejohanan berlangsung semalam di Stadium Jalan Besar di mana juara Liga musim lalu Tampines Rovers muncul juara selepas menewaskan Warriors FC yang sebelum ini dikenali sebagai pasukan Singapore Armed Force SAF FC juara Piala Singapura musim lalu. Warriors menang 2-1. Sementara itu, perlawanan Liga Singapura akan bermula Rabu ini 20 Februari 2013
dan Brunei DPMMFC pula akan memulakan perlawanan pada 21 hari bulan ini menentang Home United di Stadium Bishan, Singapura. Pada 1 hari bulan Mac depan pula, Brunei DPMMFC akan beraksi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas menentang Hougang United. 7 Mac pula, Brunei DPMMFC akan berkunjung ke Stadium Jalan Besar Singapura menentang Koh Siang Lions. Dan pada 11 hari bulan Mac pula, Brunei DPMMFC juga akan bermain di tempat lawan menentang Albirex Niigata di Stadium Jurong East Singapura. Dalam usaha untuk melahirkan pengadil-pengadil yang berkemahiran dan dapat diketengahkan di peringkat serantau, Persatuan Bola Jaring Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan telah menganjurkan kursus Umpire Beijing Workshop selama 4 hari. Kursus yang telah pun bermula pada hari Jumaat lalu disertai 24 peserta. Semasa kursus, para peserta menjalani sesi praktikal dan penerangan dari tenaga pengajar yang diketuai oleh Vivian De Silva dari Singapura. Dengan adanya kursus ini diharap para peserta akan dapat meningkatkan lagi mutu pengadilan bola jaring di negara Brunei Darussalam. To introduce the right umpiring techniques that is used internationally throughout international umpiring during any championship. And that's the purpose of this course. And Brunei hasn't had that opportunity, but today they do. After this, my expectations after they have finished this course is to continue to use what has been taught to them and continue to practice it on court anytime and all the time. However, it has been emphasized that fitness is a criteria and they have to work towards 9.1 of the fitness test. And if I'm going to talk about the purpose of also having this course is to bring Brunei into the arena, eventually into the regional arena of umpiring, and hopefully they are recognized in the international scene. We may not be number 1 players, but we can be number 1 umpires. There's nothing to stop any Bruneian. And I hope they will make Brunei proud. Okey, harapan untuk mengingatkan dan mendalami kualiti pengadilan dalam bola jaring dan berkongsi sama ilmu pengetahuan mengenai pengadilan bola jaring. Kami amat berterima kasih kepada Persatuan Bola Jaring, Kebangsaan Brunei Darussalam dan Jabatan Belia dan Sukan kerana telah memberikan peluang untuk kami menambah ilmu pengadilan daripada 2 orang jemputan khas international umpire coach dari Singapore Netball. Selepas kursus ini kami mendapat banyak ilmu, iaitu selain daripada mengetahui peraturan-peraturan mengenai dengan peraturan-peraturan bola jaring ini, seorang pengadil juga mestilah fit, iaitu fizikalnya, dan juga mempunyai 5C, iaitu yang telah kami pelajari semasa kursus. 5C itu ialah confident, communication, consistency, common sense dan concentration. Kursus sembahari itu berakhir dengan penyampaian sijil kepada peserta. Sijil disampaikan oleh Ketua Pegawai Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan, Dayang Mariam Ulat. Selain itu, ianya juga sebagai persiapan negara menjadi tuan rumah bagi kejohanan bola jaring Belia Asia yang dijadualkan berlangsung pada penghujung bulan Jun akan datang. Impian Pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei MSABDB dan Pasukan Sengkurung C untuk mara ke peringkat akhir setakat di peringkat separuh akhir sahaja setelah kedua-dua pasukan tewas dengan lawan masing-masing di kejohanan sepak takraw Interregu Tajaan Brunei Shell kali ketiga bagi tahun 2013 yang berlangsung di Dewan Kompleks Sukan Manglait, Gadong. Kekentalan pemain Majlis Sukan ABDB jersey Jingga yang inginkan kemenangan untuk melangkah ke peringkat akhir dapat dipatahkan oleh pasukan Sengkurung A ketiga set 15-12, 15-9 dan 15-13 dengan kiraan 0-3.
Begitu juga dengan pasukan sengkurung C jersey ungu menerima nasib yang sama setelah tewas kepada rakan sepasukan iaitu sengkurung B meskipun pasukan sengkurung C menang 5-13 pada set pertama, namun sengkurung B cuba bangkit memenangi 17-16, 15-8 pada set kedua dan ketiga. Pada set keempat, pasukan sengkurung C menang 16-14 dan pada set penentuan pasukan sengkurung C akhirnya akur setelah tewas 13-15 dengan kiraan 2-3. Pertemuan akhir interregu sepak takraw ini menemukan kedua-dua pasukan sengkurung iaitu A dan B yang akan berlangsung esok bertempat di Kompleks Sukan Menglait Gadong. Bola sepak Inggeris, 4 perlawanan pusingan kelima Piala FA akan dilangsungkan malam ini. 3 perlawanan akan diadakan esok dan 1 lagi awal pagi Selasa. Malam ini Millwall bertandang ke Kenilworth Road menentang Luton Town. Arsenal pula menjadi tuan rumah kepada Blackburn di Stadium Emirates. Barnsley akan beraksi di Milton Keynes Dons dan Everton berkunjung ke Boundary Park menentang tuan rumah Oldham. Esok 3 perlawanan membabitkan Chelsea yang akan melayani tetamunya Brentford bagi perlawanan pusingan keempat. 2 perlawanan pusingan kelima membabitkan Manchester City yang akan bermain di Stadium Etihad melayani Leeds United dan Wigan pula menentang tuan rumah Huddersfield di Stadium John Smith. Awal pagi Selasa nanti, 1 lagi perlawanan pusingan kelima akan dilangsungkan di Old Trafford di mana tuan rumah Manchester United yang ketika ini menguasai takhta Liga Perdana akan melayani Reading. Pengurus Manchester City Roberto Mancini yakin yang beliau masih mampu mengekalkan kejuaraan Liga Perdana dan jawatannya ketika juara Liga Perdana itu bersedia untuk berdepan pasukan Liga Championships Leeds United dalam pusingan kelima Piala FA esok. Mancini berkata City memulakan projek-projeknya 3 tahun lalu. Dalam tempoh itu, tambahnya City sentiasa berada di kelompok atas bersaing untuk juara dan menang 3 piala. Beliau yakin City akan menjuarai lebih piala musim ini. Mancini juga berpendapat mereka yang bercakap mengenai kegagalan City adalah mereka yang tidak memahami bola sepak. Katanya jika Manchester City memecat beliau, 20 pasukan lain dalam Liga Perdana tentunya tidak memiliki seorang pengurus. Mengenai perlawanan menentang Leeds esok, Mancini mengakui perlawanan berkenaan tidak mudah kerana Leeds sudah terbukti menyingkirkan Tottenham. Bundesliga Jerman, Bayern Munich terus memperkukuhkan cengkamannya untuk menjuarai Liga musim ini dengan kemenangan ke atas Wolfsburg 2-0 awal pagi tadi. Bayern kini meninggalkan saingan terdekatnya Borussia Dortmund dengan 18 mata. Pasukan di tangga kedua Dortmund dan pasukan di tangga keempat Eintracht Frankfurt akan bersaing dalam perlawanan Liga malam ini. Pasukan bimbingan Jurgen Klopp Dortmund kalah 4-1 kepada Hamburg minggu lalu dan mereka seri 2 sama dengan Shakhtar Donetsk dalam Liga Juara-Juara Rabu lalu. Eintracht pula pada Sabtu lalu terikat tanpa jaringan di tempat sendiri menentang Nuremberg. Klopp sendiri mengakui tentang kemampuan lawannya dengan berkata mereka merupakan sebuah pasukan yang cukup kuat dan cukup sukar berdepan dengan mereka. Dengan bahan itu tadi, maka berakhirlah pertemuan kita untuk minggu ini. Dan hingga kita berjumpa lagi di keluaran minggu hadapan, salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.